Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Hari ini kita akan buat perkongsian yang mudah sikit ya, itu mengenai kawalan ataupun cara-cara kita musnahkan anak-anak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bolehlah membantu kami memperkembangkan lagi channel kita ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi kat sebelah ni sebagai tanda sokongan. Saya sangat hargainya ya. Dulu saya pernah buat ya, pada permulaan Tok Alang Channel ni, kita pernah buat iaitu kawalan anak-anak. Dan kita gunakan racun yang dipanggil Zesban 45 ya. Racun tu pun boleh, tapi hari ni saya nak tunjukkan racun yang agak senang sikit lagi dan lebih berkesan, saya rasa lah lebih berkesan kepada anak-anak untuk kita musnahkan anak-anak. Dari segi racun ni kalau dikena ke anak-anak itu, dia akan masuk dalam sarang ni, dia akan musnahkan satu koloni lah. Jadi racun ini sangat senang ya. Dia gunakan bahan aktif fipronil ya. Kalau tuan-tuan cari racun, tak kira jenama apa pun, dia punya bahan aktif ialah fipronil. Saya akan tulis kat bawah ni ya. Fipronil. Yang kali ini kita gunakan racun Regen lah. Dijual dalam bentuk uncang macam ni. Saya akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan satu cara. Ini sebenarnya boleh buat dua cara. Nanti saya bagi tahu murah je. Tak tepi ni dulu. Dalam uncang ni 1 gram ni, kita bancuh dalam air untuk dalam 15 ataupun 16 liter air lah. Atau dalam tong kuning ni, tong ni 18 liter tapi air ada lebih kurang 16 lah. Kita akan bancuh dalam ni dulu. Racun ni agak kuat ya, dia kelas 2. Dia dalam bentuk serbuk Dia nampak kan? Okey, ni air hujan ni. Dia akan berubah jadi warna putih lah. Cara kita nak gunakan, dia ada dua cara ya. Yang pertama, kita letak dalam pam galas kita. Kita letak dalam galas, kita campurlah dengan folia ke, dengan racun kulat yang lain ke, kita sembur pada pokok. Sebagai kalau nak ada semut ke apa, dia boleh bunuh lah. Dan kita siram kat pangkal pokok dekat tanah, dekat perdu pokok dan juga di bawah kanopi itu sebagai langkah kawalan. Kemungkinan tak ada anak-anak tapi kita kawal supaya kalau bila-bila dia nak datang tu, dia akan larilah. Sebab tanah tu ataupun kawasan keliling pokok kita tu ada fipronil ni. Tapi saya tak tunjuklah spray tu sebab tuan-tuan tahu kan, kalau kita letak dalam racun galas, kita spray je lah kat pangkal pokok. InsyaAllah dia akan jadi juga sebagai racun serangga. Jadi kita sembur kat tanah dan juga kat pokok. Hari ni kita akan letak dalam siram ini sebab cara kedua, kalau kita dah tahu kat mana ada anak-anak, buat cara macam ni lebih berkesan iaitu kita bancuh dalam ni tadi, kita masuk dalam ni, boleh beli je tong ni. Biasa kalau kat rumah tanam sayur ada lah ni. Okey, kita masukkan dalam ni, lepas kita bancuh. Bismillah. Membazir lah tu. Kalau nak bancuh dalam tu terus pun tak apa tapi sebab saya nak tunjuk, tong ni lah untuk, saya rasa dalam 12 liter ni tong ni. Ada sikit lagi, kita tambah lah. Okey, selepas ni saya akan pergi tempat yang saya yakin ada anak-anak dan kita akan siram ni ya. Jom kita pergi. Di pokok musangking ni, masa saya tanam hari tu, baru je tanam ni dalam 2 bulan. Masa saya gali lubang, kita jumpalah sarang anak-anak iaitu di kawasan ni kalau kita tengok bentuk tanah pun kita tahu sebenarnya.
ada anak-anak yang sampai ke atas tu. Cuma nampak bonggol tu kan. Jadi pokok ni semalam masa saya tanam tu ada sarang anak-anak dalam tu. Jadi hari ni kita akan bersihkan pokok ni sekejap. Sebab masa ni dia tak kacau pokok kita lagi. Ya, sebab pokok kita masih lagi. Kita bimbang kalau ada akar mati je. Ada akar mati 1-2, dia akan serang lah dekat pokok yang mati tu. Kita bersihkan ni dulu. Jadi mudahlah macam kita siram pokok biasa je. Sebab kita dah tahu dah kan anak-anak di bawah ni. Sebagai kawalan je. Dan kalau tuan-tuan nak letak racun kulat ke sebagainya, campur, boleh jugalah ya. Macam kita nak letak racun hexaconazole ke, tak kira racun kulat apa-apa pun untuk rawatan akar ya, penyakit akar putih dan sebagainya, kita boleh cantumkan sekali lah. Jadi kita buat satu kerja je. Kita rasa cukup lah untuk pokok ni. Saya dah tengok ada anak-anak bawah ni, dan selepas ni saya akan cangkul kawasan ni. Kita nak tengok kat sarang dia. Kita letak balik weed mat kita. Rumput tumbuh ni. InsyaAllah tuan-tuan mari kita pergi kat situ pula. Andaian kita anak-anak ada atas ni, saya cuba gali tengok ada ke tidak. Macam tunjuk bandar je kan, macam ada. Tak ada sini. Kat mana anak-anak itu? Ni. Ni lubang. Tuan-tuan tengok sebelah sini. Ambil. Ni lubang anak-anak ni. Mana? Ni ni lubang anak-anak ni. Dalam tu ada anak-anak tu. Nanti saya gali sikit lagi. Betul-betul sebelah pokok durian kita. Sekejap Mana dia tadi? Sini. Okey, dia satu laluan lah. Jadi bila kita jumpa, kita hanya siram je kawasan ni. Dan juga tempat laluan dia ni, tempat dia main ni. Ya, kalau kita dah nampak tu kita boleh. Dan kalau tidak kita hanya boleh, kita boleh siram je. Ini pokok binjai ni. Kau boleh berbuah tak tahulah. Okey. Jadi ini cara rawatan kita di kawasan ni. Kawasan ni. Okey, kita gambus balik. Sedawa. Boleh lepas makan pagi. Boleh lepas sarapan. Okey. Jadi kalau kita tahu kat mana ada anak-anak, kita perlu buat macam tadi. Mana sama ada kita siram kat perdu pokok ataupun kita gali lubang,
kita gali dekat sarang dia. Ataupun kalau sarang dia dah nampak dekat atas, kita boleh terus siram dekat sarang anak-anak tersebut. Biasa dia buat dalam bentuk busuk kan, dalam bentuk bukit tu naik, kita pergi siram lah kat pangkal pokok dan sebagainya. Kalau tidak, sebagai langkah kawalan macam saya bagi tahu tadi, kita letak dalam pam galas, kita spray kat pokok kita, kat bawah lah, kat tanah keliling pokok, sebagai langkah kawalan. Mudah je. Itu yang untuk kawalan anak-anak di kebun lah. Sangat senang. Saya rasa itu dulu perkongsian Tok Alang Channel pada pagi ni. Sekian, Assalamualaikum. Bye.